sejarah pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, selamat datang saya ucapkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada petang ni, insya-Allah. Baik, jadi topik kita adalah berkaitan dengan sejarah pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Baik, insya-Allah. Jadi sirah dia bermula apabila Zaid, sahabat Nabi bernama Zaid, dihantarnya utusan, Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar hantar utusan kepada Zaid bin Thabit, maksudnya hantar kepada Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Diceritakan Abu Bakar As-Siddiq ni di sisinya ada Umar, yang mana Umar mengadu, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar maklum kepada Sayyidina Abu Bakar berkaitan dengan kerisauan dia. Kerisauan dia berkaitan dengan perang Yamamah. Yang mana dalam perang tersebut ramai pejuang-pejuang Islam ni mereka syahid. Jadi Sayyidina Umar ni dia meluahkan kerisauan dia, bimbang dia berkaitan dengan dia takut pembunuhan dalam perang tersebut menyebabkan akan terlibatnya bersama para hufaz. Jadi dekat situ, jadi dekat situ ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, selamat datang saya ucapkan. Jadi kita sambung cerita berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar, insya-Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mendengar luahan daripada Sayyidina Umar ini. Jadi Sayyidina Umar maklumkan, kata ini adalah suatu kepentingan, suatu kepentingan. Sebab apa? Sebab di zaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini dia tidak lagi menjadi kepentingan, kerana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ada dua jenis, cara penyimpanan lah, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk dia berada di dada jiwa manusia ni. Dia duduk dekat dalam jiwa manusia ni, yang menghafaz Al-Quran tu. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah minta untuk share. Kita nak kongsi sirah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Pakat-pakat share, insya-Allah. Alright. Jadi dekat situ, bila dimaklumkan berkaitan dengan ramainya para hufaz yang meninggal di perang Yamamah, jadi Sayyidina Umar ni dia bagi cadangan. Dia kata lebih baik kita ni ambil keputusan untuk kita kumpulkan Al-Quran. Sebab dengan kita mengumpulkan Al-Quran ini, maksudnya Al-Quran ini tidak akan hilang lah. Sebab kalau para hufaz ni, maksudnya para penghafal Al-Quran ini meninggal, catatan mereka akan hilang. Jadi dekat situ kita tak boleh nak kesan ini surah apa, kemudian Al-Quran itu sendiri akan hilang. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak-kakak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, minta untuk pakat-pakat share. Kita masih lagi dalam cerita ni. Kita masih lagi dalam cerita. Jadi bila Sayyidina Umar luahkan, dan pujuk Sayyidina Abu Bakar ni, kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar kata ini perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, jadi bila benda ni tak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, Sayyidina Abu Bakar ni risau. Okey, risau. Tapi Sayyidina Umar tidak putus asa untuk memujuk Sayyidina Abu Bakar. Okey, kerana dia kata apa? Kerana dia kata ini wallahi, ini perkara yang baik. Okey, ini perkara yang datangkan kebaikan. Jadi bila dipujuk, okey, kata apa? Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata apa? Dia kata bila dipujuk Allah lapangkan. Okey, Allah lapangkan hati Sayyidina Abu Bakar, okey, dan buatkan Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa? Aku nampak apa yang Sayyidina Umar nampak, iaitu kebaikan untuk kita kumpulkan Al-Quran kerana dia suatu kepentingan. Okey, kepentingan yang perlu kita laksanakan. Sebab kalau kita tak laksanakan, dia akan hilang. Okey. Jadi sambungan dia. Okey, ada lagi insya-Allah. Okey. Jadi bila orang kata apa, Abu Bakar pun dah setuju dengan cadangan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni datang ke Umar. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni datang kepada Zaid bin Thabit, okey, untuk maklumkan, untuk beri amanah ini kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Okey, jadi datangnya mereka berdua, datangnya mereka berdua iaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar datang kepada Zaid bin Thabit untuk berikan amanah tersebut. Apa yang Sayyidina Abu Bakar katakan? Dia kata, engkau seorang lelaki yang masih muda. Okey, dan apa kata lagi Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, kami tak ragu-ragu untuk berikan amanah ini, dan dia tak ragu-ragu dengan amanahnya orang kata apa? Zaid bin Thabit ni. Jadi alhamdulillah. Okey, dekat situ orang kata apa? Peluang untuk pengumpulan Al-Quran. Okey, pengumpulan Al-Quran. Jadi dekat sini apa yang kita belajar di zaman itu, okey, Sayyidina Abu Bakar, okey, dia agak berumur, tapi betapa dia menghormatinya, okey, sahabat Nabi Zaid bin Thabit ni yang masih muda, okey, ini menunjukkan agama sangat menghormati. Kamu muda, kamu tua, kamu kena hormat. Okey, jadi satu penghargaan lah, okey, penghargaan. Okey, kita hormati orang muda ni. Okey. Orang kata apa? Sebab orang muda ni dia ada semangat yang besar. Okey. Jadi sambungan pada cerita sirah tersebut adalah berkaitan dengan Zaid bin Thabit. Dia kata apa? Dia kata, adakah kamu, orang kata apa, Zaid bin Thabit ni kata kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah kamu nak lakukan perkara yang Nabi SAW tak lakukan? Mudah sahaja. Jawapan yang sangat-sangat memberi kesan adalah Sayyidina Abu Bakar kata, wallahi, demi Allah, ini perkara baik. Keyakinan itu dah ada pada Sayyidina Abu Bakar untuk lakukan, okey, kita untuk lakukan pengumpulan Al-Quran. Okey. Dan Zaid bin Thabit kata, dia kata, jika Sayyidina Abu Bakar datang kepadanya untuk maklum, beri amanah kepadanya untuk alihkan bukit, okey, itu lebih ringan berbanding dengan amanah yang diterima sekarang ni, iaitu kena mengumpulkan Al-Quran ini. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit pun mulalah pengumpulan beliau, iaitu beliau mencari sahabat-sahabat, okey, yang menghafal Al-Quran, okey, dari segi catatan yang berada di atas batu, yang berada di atas tulang, yang berada di atas pelepah tamar, okey. Jadi hasil pengumpulan tersebut dikhabarkan selama 15 bulan.
Okey, selama 15 bulan. Jadi itu adalah sirah secara ringkas. Okey, berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran yang mana pada asalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidaklah menjadi kepentingan lagi. Sebab apa alasan dia? Sebab semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu masih turun. Jadi kalau kita dah jadikan dia sebagai satu mushaf, jadi bila ada ayat lagi kita nak kena buat lagi. Jadi benda tu belum lagi menjadi kepentingan sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Sayyidina Abu Bakar ia menjadi suatu kepentingan. Jadi wallahu alam, itu saja daripada saya untuk petang ni, insya-Allah berkaitan dengan sejarah pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sekiranya orang kata apa, live ini ataupun video ini bermanfaat, sila share dan juga like. Okey, insya-Allah, wallahu alam.